Mana kamera ni? Tak buka pun. Yang lain mana? Tak buka kamera ni. Buka cepat. Mak Mustafa, Mustaqim, setia buka kamera. Macam itulah. Muhammad Imran baru buka. Okay. Alright. So, okay. Muhammad Syafiq, buka pun. Dia tutup balik. Okay, you all yang lain mana Siti Anira? Tadi buka rajin tutup pula. Okay, you all. Siapa nak volunteer ni? Saya tak suka orang yang saya panggil baru buat kerja. Volunteer. Ni buka kamera pun nak kena suruh juga. Okay, siapa volunteer nak share tugasan yang dia dah siapkan dengan kawan-kawan? Cepat. Siapa dia? Worry about that. Saya akan guide. Okay, macam mana Imran rasa masa dapat soalan tu Imran? Susah ke, senang ke, confused ke? Apa feeling dia yang Imran rasa masa tengok soalan madam bagi tu? Cerita sikit Imran. Susah. Susah Lepas tu bila susah tu rasa apa? Sebab tak tengok buku lagi rasa susah. Lepas tu tengok buku okey sikit lah. Oh ya, itulah dia saya kata bila kita belajar ni macam kita nak berperang kan, nak berperang nak menang. So nak menang kita kena ada tools, kita kena ada senjata. Senjata kita buku. Okey, buku salah satu senjata kita yang perlu ada. Wajib ada. Tu senjata nak menang. Laptop, handphone. Okey, laptop kena power lah. Power tu tak semestinya dengan aplikasi yang mahal. Video boleh berfungsi, sound boleh dengar, speaker boleh dengar, macam itulah. Okay, so you kena utamakan peralatan-peralatan peperangan you ni mesti powerful. Okay, kalau tak powerful dia mesti wujud dulu dan boleh difungsikan perkara asas dalam belajar. Alright, so buku apa ya Imran refer tu? Buku manual yang you order kat Shopee ke ataupun kat mana? Yang order dekat Shopee. So dah dapat dah? So bila dapat soalan rasa susah, rasa blank tapi bila tengok buku dapat cahaya sikit lah. Okay, alright. Okay, Nur Ain Farhana rasa apa bila dapat soalan tu? Rasa susah. Susah, okay. Macam mana cerita sikit perasaan tu Syah? Agak mula-mula tak faham bila baca tu. Okay. Tapi lepas tengok buku, lepas tu buat sama-sama kawan, boleh lah. Boleh lah, ya. Okay. Masa rasa susah tu, perasaan tu rasa apa? Geram ke apa? Confused ke? Tak faham soalan. Lepas tu stres ke tak? Stres juga lah. Stres juga lah. Okay, alright. Okay, nampak tak you all respond? Stres, susah, confused. Okay, Anira macam mana Anira dapat soalan tu? Susah lah juga madam yang kedua. Oh ya. Yeah. Susah tu sebab apa? Sebab apa nak rasa susah tu? Apa sebab yang bikin dia susah? Mungkin first time dapat soalan yang macam bahagian, kan kita tak pernah belajar lagi setakat ni, bahagian law ni. So rasa macam, susahnya macam gitu. Apa benda soalan ni aku tak faham kan? Ya betul. Okay. Kalau saya tanya semua orang, saya tahu jawapan dia standard. Okay. What is the purpose bagi soalan tu? Okay, walaupun saya belum guide lagi. Saya nak bagi you satu gambaran dan satu feelings. Okay, feelings. Oh, macam ni ke bentuk soalan dia? Bukan calang-calang soalan dia. Susah juga kan? Confused lah apa benda ni. You rasa tak tahu nak buat apa kan? Alright, so itu feelings adalah feeling orang belajar. Orang yang nak tahu, yang nak ilmu, dia kena rasa susah. Dia kena rasa confused. So susah tu kita nak jadi dia senang, kena ada effort. Okay, confused tu kita nak jadi dia clear, kena ada usaha. Okay, tapi kita kalau stres dia kena minimum. Stres dia kena fikir, susah susah ni lah sebenarnya buat aku pandai. Susah ni lah sebenarnya learning process yang aku perlu lalui supaya aku jadi orang lebih tahu. Okay, susah, challenge, cabaran. Masa you belajar Quran kan, you tak terus naik Quran. You akan rasa alif bata tu pun susah. Sekarang alif bata kacang kan. Macam itulah. So sekarang ni proses untuk rasa susah adalah proses awal untuk you belajar sesuatu. Perasaan yang perlu ada bila dapat sesuatu yang mencabar adalah perasaan bahawa wow, best lah subjek ni challenge.
apa yang perlu aku belajar daripada apa yang aku nampak ni? Aku nak tahulah. Macam tu. So bila feelings you positive dan bila you buka buku, you tenang. Okay, you senang dapat jawapan. Tapi kalau you dapat soalan tu dengan perasaan yang stres tinggi lah, kalau stres sikit-sikit tu bagus. Sebab stres tu membantu you untuk force you untuk faham dan buka dan memulakan sesuatu. Okay, jangan stres tu menyebabkan you hilang kreativiti untuk berfikir. Itu yang masalah. Stres untuk buat you rasa you kena siapkan, you kena buka, you kena cari, you dapat mulakan sesuatu, itu bagus. Okay, alright. So dalam rasa susah dan payah tu, confused semua tu, okay, kita tengok apakah hasil yang you all keluarkan daripada discussion atau rujukan yang you all buat. Siapa nak volunteer share jawapan sekarang? Silakan. Jangan tunggu saya tunjuk. Sila volunteer. Sila volunteer. Saya dah medium. Okay, very good. Saya suka orang volunteer sebelum saya pilih. You all kalau boleh jangan benarkan saya pick siapa-siapa saya nak. Okay, bila saya minta volunteer. Okay, silakan Mustaqim. Tanya Mustaqim. Okay. Alright, kelas nampak tak slide yang Mustaqim share? Nampak Nampak. Alright, so baca soalan tu dulu Mustaqim. Baca soalan tu dulu. Okay, kalau soalannya, Ting Tong Sdn Bhd advertise a job vacancy for a finance executive in the local newspaper. Mamat, a finance graduate, apply for the job. A month later, Mamat received a letter stating that his application had been rejected. Mamat was very frustrated and left that the job was already his. Advice Mamat. So kat Okay, sini, cuba bagi tahu kawan-kawan dulu apa yang awak faham tentang kes Mamat ni. Apa berlaku dekat Mamat? apa yang berlaku, Mamat ni dia apply kerja daripada satu company ni, and then kat company Ting Tong Sdn Bhd lah, and then sementara dia lepas a few days dia tunggu pekerjaan tersebut, dia punya application, dia punya orang kata minta kerja tu kena reject, so dia frust. Okay, so Fras dia sue company kan. Dia sue company tu. Dia kata dia dah kerja tu dah dapat dah. Dia dah mendapat pekerjaan tu. So dia tak puas hati kenapa company tu reject dia. So adakah si Mamat ni boleh menang dalam saman dia kepada company tu agaknya Mustaqim? Kalau diikutkan tak menang lah. Okey, kenapa? Okey, cerita. Okey, baru terangkan jawapan awak. Okey, pertama Mustaqim bagi tahu tak menang. Tak boleh menang lah dalam kes tu. Kenapa Mustaqim? Dia sebab dia tak ada cakap pun dekat iklan tu yang, maksudnya macam tak ada cakap yang siapa apply akan dapat kerja tu. And then dia macam offer yang dia buat tu, orang kata macam ni, sekejap. Okey, cuba Mustaqim baca. Ting Tong Sdn Bhd, baca jawapan tu. Sekejap, saya pass kat kawan saya boleh medium. Sebab dia yang ni jawapan dia. Oh, okey. Awak tak dapat nak mengulas pun. Saya tak berani nak mengulas, Apa takut yang salah faham. apa yang awak faham? Tak apa, apa yang awak faham sebelum awak pass. Apa yang saya Kenapa faham, tak boleh dia buat ni melalui advertisement. Dia bukan melalui, dia tak buat offer maksudnya. Dia buat advertise. Dia iklankan pekerjaan tu. Dia bukan buat, orang kata apa, offer kau kerja macam tu, bukan. Itu apa yang saya faham. Kalau apa beza dengan Khalil Carbolic Smoke Ball Company? Apa? Khalil Carbolic Smoke Ball Company advertisement juga yang Mrs. Khalil yang company Carbolic Smoke Ball Company tu dia iklan produk dia kepada Mrs. Khalil kan. Okey, apa beza kes tu advertisement juga.
dengan kes Ting Tong ni? Apa beza dia dua? Kenapa kes Khalil Kabalik Smoke Ball tu court kata advertisement tu adalah offer, tapi kenapa dalam kes Ting Tong ni advertisement tu bukan offer? Rasa-rasanya kenapa mustaqim? Mustaqim maksudnya, makna nama mustaqim apa dia? Yang lurus. Yang lurus, berilah jawapan yang lurus mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim kan. Kenapa mustaqim? Nampak tak you all? It's really important when you focus in the class and when you go back you really read and revise again. Apa yang madam terangkan tadi ni? Kan? Okay, kelas yang awal-awal tu saya ada explain kan. Okay, kita dah belajar apa kelas sebelum ni? Offer kita belajar definition, section 2 subsection A, how an offer can be made, express and implied. Okay, to whom an offer can be made, specific person, Bolton and Jones, and general public at large. So general public at large tu adalah kes Khalil Kabalik Smoke Ball Company. Iklan juga. Okay, dia ada iklan. Okay. Tapi iklan tu mengikat company bila Mrs. Khalil guna produk dan tak sembuh. So dia kena bayar reward yang telah dia janjikan dalam iklan. Advertisement juga. Tapi kenapa dalam kes Ting Tong ni advertisement ini tidak mengikat company untuk menerima si Mamat dan tidak menjadi satu kesalahan pula kalau dia reject Mamat. Dan memang kalau buat pergi court memang Mamat kalah. Kenapa? Itu penting. Siapa? Okey, Mustaqim. Dapat hidayah ke belum Mustaqim? Belum madam. Belum. Kenapa awak tak cari hidayah? Awak cari gadget, itulah main game je selalu Mustaqim. Kurang-kurangkan main game tu. Tengok game lebih daripada tengok buku law. Macam itulah jadinya. You all kena ingat setiap kali sebelum kelas you all mesti baca. Sebab sebelum saya lecture, saya akan soal. Sebelum lecture saya akan soal. So saya nak baca, nak bayangkan you all ni berusaha tak untuk membaca dan memahamkan apa yang akan diajar. Alright? Okay, Mustaqim, 1 minit lagi saya bagi, 1 peluang lagi. Macam mana? Di manakah talian hayat anda? Ada sesiapa nak bantu Mustaqim? Ada sesiapa nak bantu Mustaqim? Madam saya bantu. Okey, Sofia Bakis grup yang sama ke? Betul. Ada pula yang nak bantu Mustaqim. Sepatutnya sebelum Mustaqim dibantu, Mustaqim kena pastikan aku nak cuba juga. Okey, tapi tak apa, itu kelebihan ada group work. Okey, silakan Balkis. Madam tanya kenapa dia beza dengan Smoke Ball punya company tu kan? Okey, soalannya tadi Mustaqim kata kalah Mamat ni kalau nak sue bila dia di-reject oleh company tu. Tapi dalam kes Khalil Kabalik Smoke Ball, Mrs. Khalil menang. Company tu memang kalah bila Mrs. Khalil sue. Dua-duanya advertisement kan? Okay, what is the difference? Itu soalan saya. Dia punya different dia yang Smoke Ball tu dia cakap dia dah janjikan. Jadi maksudnya bila dia janjikan tu dia ada term and condition. Dah termasuk dalam element of contract. Jadi dia dah jadi contract sebab tu dia boleh menang bila dia sue company tu. Yang dalam untuk Ting Tong Sendirian Berhad ni dia tak ada bagi tahu yang dia janjikan bila dia apply untuk job vacancy tu dia akan dapat juga pekerjaan tu. Jadi sebab tu yang Mamat ni kalah. Okay. So janjilah awak kata ya Sofia, janji. Word sebenar daripada janji apa agaknya? Term and condition. Very good. When the advertisement accompanied with the terms and condition plus reward, okay, so itu bukan lagi invitation to trade. Itu adalah general offer. Okay, ingat tu, you all akan diberi soalan untuk you able to differentiate between general offer and invitation to trade. Company ni at early stage dia yakin yang dia tak perlu bayar Mrs. Khalil sebab dia mana mungkin advertisement boleh kepada public at large. Tapi dia lupa bila advertisement accompanied with the terms and condition plus reward, it will amount to general offer.
So anyone who fulfill the terms and condition actually make an acceptance. Okay, automatically dia fulfill je term and condition dalam iklan tu, maka itu adalah acceptance dan itu adalah kontrak yang mana pihak yang mengeluarkan iklan dan memberi syarat-syarat tersebut perlu terikat dengan kontrak tersebut dan menunaikan apa saja yang dia telah nyatakan dalam iklan tersebut. Okay, alright. That is why dalam kes Mrs. Khalil Carbolic Smoke, Mrs. Khalil ni dia menang sebab dia buktikan dia dah fulfill all the conditions prescribed by the advertiser. Okay, dia berbeza dengan Ting Tong ni sebab memang one of the example of invitation to trade is advertisement. Tapi advertisement tu tak boleh ada term and condition and reward lah. Okay, kalau kata Imran diiklankan dekat taman dia, dia punya hamster hilang. Dia iklan dekat WhatsApp group taman, dia tanpa notice board. Sesiapa yang jumpa hamster saya dan pulangkan kepada saya dalam tempoh 7 hari dalam keadaan selamat, saya bagi 1,000. Besok orang janji macam tu supaya orang bersemangat kan nak cari, orang nak reward tu. So iklan juga, iklan. So katalah Mustaqim jumpa dalam tempoh hari ke-6, dia pulangkan kepada Imran. So Imran akan dituntut oleh Mustaqim RM1,000. Imran tak boleh kata, iklan aku iklan sesaja je. Sebab aku nak korang cari kucing tu, contoh. So dalam law of contract tak boleh buat macam tu sebab Imran telah pun letak term and condition, dia dah jadi general offer. Perbuatan fulfill term and condition by Mustaqim tadi adalah acceptance. So kontrak dah berlaku yang mana kalau Imran tak nak proceed dengan apa yang telah nyatakan dalam iklan itu, Imran boleh disu oleh Mustaqim dan Imran boleh didapati breach the contract dan kena bayar apa yang sepatutnya Imran telah janjikan dalam iklan tersebut. Berbeza dengan kes Ting Tong ni, dia tak ada apa-apa iklan, tawaran kerja kosong. Actually tawaran itu bukanlah offer. Okay, dia adalah invitation to trade. Invite public ataupun invite another party to make an offer. Okay, dia ajak orang untuk buat tawaran. Maknanya advertisement tersebut adalah mengajak public untuk buat tawaran. So dalam kes Ting Tong ni, Mamat ni dia respon kepada advertisement tu, bermakna Mamat ni offer supaya dia diterima oleh company tu. So belum ada kontrak lagi sebab kontrak hanya berlaku bila that company accept ataupun terima Mamat sebagai pekerja. Faham tak? So kontrak tak lengkap lagi, acceptance tak berlaku. Bila acceptance tak berlaku, tak ada kontrak. Bila tak ada kontrak, kat mana you nak kata Ting Tong breach contract? You tak ada pun point mengatakan bahawa Ting Tong dah breach contract. Sebab dalam invitation to trade, dalam case advertisement, advertiser only make an invitation to trade, public ataupun siapa yang respon kepada invitation to trade tu yang buat offer. So belum berlaku acceptance, so belum ada kontrak. Okay, so bila belum ada kontrak, tak ada isu lah nak sue for breach of contract. Kan, tak ada kontrak, tak ada kontrak yang valid lagi. Tak cukup lagi dia punya elemen. That is why dalam kes Ting Tong Sdn Bhd ni, macam yang grup ni jawab, Ting Tong Sdn Bhd had not accepted Mamat's offer. Dia ada hak to accept or reject. And he didn't have any right to be mad about the decision. Dia tak ada hak pun untuk tak puas hati dengan decision Ting Tong Sdn Bhd. Sebab apa? Ting Tong Sdn Bhd is not making an offer through the advertisement, but they invite the readers or the public to respond with an offer. Dia ajak orang tu buat tawaran lah, terpulanglah pada dia untuk terima ke tak. So when Mamat respond with an offer, it is entirely up to Ting Tong Sdn Bhd whether to accept or reject the offer. Faham tak? Macam kes Harris Nickerson. Okay, saya ringkaskan Kes Harris Nickerson ni, dia tak puas hati sebab apa? Mr. Nickerson iklankan untuk jual beberapa item termasuk office accessories. Mr. Harris ni, dia baca, wah nak belilah office accessories ni. Bayangkan Mr. Harris ni, dia nak pergi ke tempat Mr. Nickerson ni, contohlah. Kereta dia rosak masa tu, alamak kereta rosak, kenalah ambil naik bas. Naik bas, separuh perjalanan bas pula rosak. Kena pula naik Grab dah sampai, bayar banyak kan, tambang. Sampai dekat tempat nak pergi lokasi jual beli office accessories yang nak beli dalam iklan tu,
rupanya tak boleh masuk kereta, kena jalan kaki, dah lah jauh sikit jalan, lepas tu lecak, kasut kotor, terjatuh pula kan. Alright. Sampai sana, Mr. Nicholson pun kata, okay, sampai sana, okay, I nak beli office AB yang you advertise dalam paper contoh. Tiba-tiba Mr. Nicholson kata, sorry, barang-barang yang you nak minta tu, I dah withdraw dah daripada list untuk jual. Sebab I rasa macam, sebab my cousin nak beli dengan harga yang lebih mahal. Contohlah. Okay, you bayangkan perasaan Mr. Harris. Sakit jiwa tak dia? Sakit jiwa tak dia dengan kepayahan dia nak datang? Okay, dengan kepayahan dia nak datang. Akhirnya itu yang dia dapat jawapan. Marah tak rasanya? Marahlah. Tapi boleh ke dia sue Mr. Nicholson tu? Boleh ke dia sue Mr. Nicholson? Tak boleh kan? Kenapa tak boleh, Imran? Sebab dia tak ada term and condition. Okey, cuba baca case tu sekarang. Uh, Baca decision bawah tu, 3 line daripada bawah. the plaintiff brought an action The plaintiff brought an action to claim damage and alleged that the defendant had breached the contract since the advertisement was an offer and his presence at the sale was an acceptance to the offer. Okey, sekejap. Plaintiff ni, dia nak sue company tu sebab dia kata advertisement tu offer. His present, kehadiran dia untuk beli tu acceptance. So kontrak dah wujud dah, dia kata. That is why dia berhak dapat barang yang dia nak beli tu. Tapi sambung. The court rejected his claim and held that the advertisement was merely an invitation to trade. So court reject. Dia bersalah. You iklan tu bukannya offer. Iklan tu merely invitation to trade. You present kat situ, you yang buat offer. It is up to the advertiser, Mr. Nicholson nak accept ke nak reject. Okay? Faham tak you all sekarang case ni? Faham tak you all? Can you understand now what happened in case of Ting Tong and Mamat sekarang? Kenapa Ting Tong walaupun disaman dia tidak akan kalah? Kenapa Mamat walaupun dia saman dia kalah? You all boleh faham tak sekarang all the explanation daripada saya dan rakan-rakan? Please kelas jawab, faham ke tidak? Faham. Dah clear Semua orang dah clear ya? Okey, tadi siapa baru masuk? 2 orang. Kenapa lambat masuk tu? Boleh tak explain dekat chat box sekarang? Kenapa lambat masuk and what is your reason? Okay, sekarang tulis dekat chat box. You dah tinggal beberapa poin penting yang telah kita bincangkan sebentar tadi ya. Okay, please give reason kenapa lewat join. Okay. Alright. Nanti lepas kat chat box, explain dalam WhatsApp group dan PM saya juga. Okay, so it's better late than never lah. Kan yang penting you tetap join, hopefully dapat manfaat dan kalau tak dapat juga apa yang saya terangkan baru tadi, tanya kawan yang datang lah apa yang kita belajar. Okay, alright. So ada apa-apa nak tanya tentang case Ting Tong, case first example of invitation to trade. Ingat invitation to trade is not an offer. Okay, it's not an offer. Contoh katakanlah saya jual handphone, saya nak jual handphone pada Mustaqim. Mustaqim, saya nak jual handphone saya iPhone ni dengan harga 5,000. Contoh, Mustaqim nak beli, saya setuju. Itu bila Mustaqim setuju nak beli handphone yang saya offer, itu adalah acceptance yang dibuat oleh Mustaqim. Kalau saya tiba-tiba tukar fikiran, tak boleh. Mustaqim boleh sue saya. Sebab saya dah offer dia direct. Okay? Tapi kalaulah saya iklankan handphone tu dalam WhatsApp group. Okay, saya nak menjual handphone iPhone lah, saya katakan dengan harga 5,000. Okay, siapa nak beli maklumkan kepada saya. So Mustaqim pun respon. Okay, Mustaqim respon tu, okay madam saya nak beli handphone tu. Okay, tiba-tiba saya kata, Mustaqim sorry lah Mustaqim, saya tak jaya nak jual. Saya rasa handphone ni saya nak pakai lagi lah. Asalnya nak jual sebab nak beli handphone baru. Boleh tak Mustaqim suruh saya, Mustaqim? Sebabkan medium iklankan dekat dalam grup tak boleh. Pandai pun sebab iklan saya tu invitation to trade.
Nampak macam ada kontrak kan? Bagi mustaqil apa pula tiba tak boleh? Kan? Kalau kita belajar law, kita akan rasa apa pula tak boleh? Dah iklan kan kot? Kan? Jadi you kena tahu. Iklan ni invitation to trade. Maknanya orang yang iklan ni dia boleh change mind dia. Sebab dia yang buat iklan ni yang buat acceptance. Itu yang you kena faham. Kenapa dia macam rasa ya ke madam? Sebab itulah you kena belajar. Sebab itulah soalan exam akan tanya. Sebab benda tu lah yang buat QC, ya ke? New knowledge for you kan? New knowledge for you. Mungkin sebelum ni ingat, mana boleh macam tu kan? Alright, tapi ada jugalah beberapa principle of law yang berkembang yang menjadikan ada elemen-elemen lain yang diharmonikan untuk menjadikan dia nampak lebih fair lah. Tapi secara prinsipal, advertisement tu memang invitation to trade. Respon pada advertisement tu adalah offer dan tak lengkap lagi selagi advertiser tak accept. Okay? Alright, itu untuk example of invitation to trade yang pertama. Okay, so kita sebenarnya, saya masukkan dulu soal advertisement ni sebab saya nak awak comparekan dengan kes color carbolic juga advertisement. Dan kes-kes lain, tawaran kerja kosong contohnya, tawaran-tawaran dibuat dekat iklan yang tak ada term and condition adalah invitation to trade. Supaya you tahu respon you sebenarnya adalah offer je, belum lengkap lagi, belum ada acceptance. Okay, so kalau apa yang kita boleh belajar dari kes Harris ni ialah kalau you nampak iklan-iklan macam tu, terus communicate dengan advertiser. Okay, terus dengan advertiser, adakah item ni memang dalam list jualan you dan kalau you sebelum you nak gunakan macam kes Harris tu mungkin zaman dulu kan, kes tu zaman dulu dia mungkin communication pun terhad. So better you call and make deal before you pick up barang-barang yang you nak ambil dalam iklan lah, supaya you dah mengikat acceptance you dalam communication you dengan advertiser tu. Maksudnya advertiser tu you communicate, you nak beli barang tu, dia dah accept dalam communication you sebelum you pergi ambil lah. Itu lebih baik. Okay. Okay, kita dah belajar apa definition, how, whom. Okay, how express and implied, whom specific voltage engines tu, general offer adalah color carbolic smoke ball, dan juga saya comparekan dengan cases supaya saya nak awak nampak perbezaan dia. So sebelum kita pergi kepada example of invitation to trade yang lain, kita akan lihat condition of acceptance, condition of offer yang lain. Okay, apa dia condition of offer? Okay, sebelum tu saya nak komen jawapan daripada grup Mustaqim dan juga Sofia. Okay, inilah contoh jawapan yang saya nak sebenarnya. Walaupun sebenarnya dalam exam ada step dia nak jawab. Kita ada step dia, ada 4 step untuk jawab problematik ni. Saya akan beri guideline later. Okay, tapi law dia betul. Okay, pertama dia boleh explain, dia boleh apply law yang dia faham tu dalam buku yang dia baca dengan cerita si Mamat dengan Tintong. Itu skill yang sebenarnya awak dah develop dengan baik. Dan dia masukkan kes yang berkaitan. Okay, kes tu nanti bila jawab betul-betul dalam full answer yang complete, you kenalah terangkan fakta dia sikit dan decision. Yang you terangkan, Tintong, had not accepted ni semua adalah stage application. You apply law yang you faham kepada cerita si Mamat dan Tintong. Itulah yang you akan buat nanti secara proper dengan guideline yang saya akan beri later lah. Tapi untuk this stage, untuk 4 minggu yang pertama ni, at least saya nak awak tahu dulu apa benda ni, pasal apa ni, apa isu dia. Keluarkan yang macam ni. Okay, keluarkan contoh jawapan macam ni dulu, okay. Untuk melihat sejauh mana awak faham tentang satu-satu yang elemen yang kita belajar. Alright. Okay, so seterusnya kita akan pergi untuk lihat condition of offer. Okay, sebelum saya share slide untuk condition of offer tu, siapa boleh bagi tahu kelas condition offer tu apa? What are the conditions of offer? Apa syarat-syarat offer tu? Okay, nanti Mustaqim dah boleh stop sharing. Okay. So, siapa nak bagi tahu? Apa dia condition of offer? Siapa nak cuba? What are the condition of offer? Saya nak cuba, Madam. Okay, silakan. First, clear, complete, final and detailed to avoid doubt. Second, must be communicated.
Third must be distinguished from invitation to treat. Lagi sekali. Sedap tu jawapan dia. Daripada Liana? awal ke? Ya, nak dengar suara lantang awak tu. Okay. First, clear, complete, final and detailed to avoid doubt. Second, must be communicated. Third, must be distinguished from invitation to treat. Very good. Mana Liana jumpa jawapan tu, Liana? Liana Dekat jumpa buku, madam. dekat buku. Okey, jawapan sentiasa ada dalam buku. Susah you all nak jumpa jawapan tu tak ada dalam buku. Kalau you tak cari, tak jumpalah. So tahniah Liana, itulah jawapan yang paling tepat. Okey, you all takkan tahu apa condition kalau you tak baca. Okay, dan baca sekali lalu you tak jumpa. You kena tengok satu-satu kan. Okay, so thank you Liana. So condition offer pertama dia mesti clear, jelas, complete, sempurna, final, muktamad, detail, terperinci. Okay, kalau tak ada semua tu dia akan create doubt lah. Kan dia akan create doubt. Bila ada doubt tak sah lah offer tu. Dia mesti jelas, dia mesti muktamad, dia mesti terperinci. Okay, untuk elak daripada keraguan. Betul ke dia offer ni? Apa yang dia offer ni? Contoh kan. Okay, itu yang pertama. Alright. Yang kedua, must be communicated. Okay, mesti dikomunikasikan. Contoh, kalau saya offer nak jual handphone kepada Mustaqim, Mustaqim kena tahulah yang saya dah offer dia. Mustaqim tahulah saya tengah offer dia supaya dia boleh buat keputusan terima atau tidak. Kan? So kalau tak communicate, macam mana Mustaqim nak terima ataupun tidak? Okay? Alright. And then ada beberapa sample of cases lah, example of cases. Okay, yang ketiga sebenarnya yang kita bincang tadi. Offer ni kena dibezakan dengan invitation to treat supaya you tahu consequence, legal consequence dia. Respon pada invitation to treat tak menjadikan breach of contract, tapi respon kepada offer boleh mengikat kontrak. Okay, alright. So ada tiga ni. Dalam tiga ni, setiap satu tu ada case dia. Okay, kita pergi kepada condition yang pertama, case gutting and lien. And then lepas tu condition yang kedua must be communicated. Kita ada 4 cases. Kita ada case Taylor and lien. Kita ada case R and Clark. Kita ada case Fitch Snedeker dan kita ada case William Carradine. Okay, so sementara saya nak share slide, saya izinkan you all untuk baca dulu apa yang you faham dalam case Gutting and lien, Taylor and lien and R and Clark. Okay, you all baca. Yang ada buku, please read now the cases supaya you faham apakah condition of offer yang akan saya terangkan dan saya akan minta you terangkan dulu sebelum saya terangkan. Okay? Alright, so 4 minit dari sekarang untuk you all tengok case yang ada dalam buku. So saya harap semua orang dah ada buku. Yang belum ada buku, pastikan you order secepat mungkin. Okay, 4 minutes from now.
Alright, thumbs up. Okay. Okay, siapa yang nak volunteer explain case Gating and Lin? Okay, Gating and Lin. Okay, siapa nak cuba explain case Gating and Lin? You all, where are you? Are you there? Di manakah you all semua? Saya nak cuba, Madam. Liana lagi. Kenapa yang lain tak nak mencuba? Masih Liana, itu menunjukkan, menggambarkan kepada saya preparation yang baik dan fokus daripada Liana. You all, what you give, you get back. Apa you buat, you dapat. Benda-benda ni semua untuk diri you. Okay, bukan bila saya suruh baca, you buat tak kisah. Kan, seorang buat yang lain tak payah. Macam fardu kifayah pula kan. So dia dah jadi fardu ain contohlah. Wajib ke atas you all untuk baca dan fahamkan bila lecturer you suruh supaya you dapatlah manfaatnya. Alright, jangan tunggu yang lain lah. Ni kelas ramai ni combination contohnya. Tunggu je lah orang lain yang volunteer. Kenapa tak nak diri sendiri yang volunteer? Sedangkan bila you volunteer, you dapat lebih kefahaman dan you dah share apa yang you faham kepada orang lain dan you akan dapat maklum balas direct dari saya. Okay, so kalau boleh lepas ni kita makrokan Liana untuk respon selepas kes Gating and Lin bagi peluang dekat online pula. Tapi baguslah Liana, at least you beri message yang awak fokus, yang awak beri perhatian dan awak nak mengambil bahagian. Itu yang terbaik. Okay, silakan Liana, what happened the case of Gating and Lin? Liana baca, lepas tu Liana terangkan kenapa. Okay. Lin offered to buy a horse from Gating on condition that if the horse brings luck to him, he will pay another £5 extra. A dispute arose and the issue is whether there was a valid offer. It was held by the court that the offer was not final and complete and hence it was not valid. Okay. Jadinya Lin dia nak beli kuda daripada Gating dalam condition kalau kuda tu brings luck lah dekat dia. Kalau betul-betul kuda tu brings luck dekat dia, dia akan bayar lagi £5 extra. And then adalah isu whether there was a valid offer. And then court kata that offer tu tak final, tak complete and dia tak clear. So the offer tu dia tak valid. Okay, dekat mana Liana nampak elemen yang boleh kita anggap tak clear tu? Liana rasa yang mana satu? Perkara apa yang Liana rasa? Yang mana? Yang dia kata if the horse brings luck to him tu. Very good. Okay, luck ni benda yang boleh ke kita quantify? Kita boleh measure tak? Kan? Okay, dia kata dia akan bayar £5 extra kalau kuda tu bring luck. Okay, so orang yang jual ni kata kuda tu ada luck, tapi bagi pembeli pula mana ada luck, tak nampak pun luck dia. So bila sampai ke mahkamah, mahkamah kata luck ni something yang tak boleh di measure dengan satu kayu ukur yang jelas. Macam katalah saya kata Ahmad Baihaqi tu handsome tau, contoh kan. So tapi Sofia Balkis kata taklah madam, mana ada handsome. Macam itulah. So benda tu subjektif. Apa-apa benda yang tidak boleh diukur secara jelas, dia bukanlah dikatakan clear and final. Alright. Okay, benda tu subjektif. Mungkin A kata handsome, B kata tak. Luck. A kata luck, B kata tak. Nak ukur macam mana. So that is why word if the horse bring luck itu bukan offer yang valid sebab dia tak clear. Okay, jelas tak you all? Jelas everyone? Jelas. Okay, saya nak dengar semua suara yang saya nampak dalam skrin ni. Kalau ada yang mikrofon tak buka, saya beranggapan you tak ada dekat handphone you. Okay? Dekat laptop you. Okay, boleh faham tak kes Gating and Lin? Boleh. Atirah, Afifah, Nazmi tak respon. Tu buat apa tu? Kan? Yang lain usaha juga nak bersuara kan? Nak menunjukkan kehadiran dia. Kenapa tu Afifah, Atirah tak respon? Okay? Alright, bagi tahu dia. Saya mention nama dia dan bagi respon dan jawapan. Kenapa tak respon dalam WhatsApp group? Semua kena. Okay.
So, thank you Liana, satu penerangan yang cepat dan baik. Kita minta seorang lagi volunteer untuk explain second condition of offer, iaitu offer must be communicated. Kita mulakan dengan case teller and late. Siapa nak cuba? Salah tak kisah. Tak tepat tak kisah. Yang saya nak you all volunteer to explain the case. Okay, case teller and late. Silakan. Okay, Liana terpaksa kita rehatkan dulu sebab Liana dah banyak mencuba. Saya dah nilai yang positif kepada Liana, respon yang baik. So saya nak bagi peluang pula kepada orang lain. Okay, siapa nak cuba? Kalau tadi suara Liana adalah suara seorang siswi, so kita minta calon daripada siswa pula. Silakan. Siswa kalau tak ada calon, memanglah siswa ni tidak boleh menjadi imam ataupun pemimpin yang hebat. Kata lelaki dilahirkan sebagai khalifah yang boleh memimpin dunia, memimpin negara. Ada kelebihan dia seorang lelaki berbanding wanita dari certain aspek. Tapi kenapakah tiada suara pemimpin yang disuarakan dalam Al-Quran, dalam mana-mana kajian, dalam kelas ni? Where are you? Okay, saya nak lelaki volunteer. Untuk case teller and late, don't worry. Jawapan you betul ke, tepat ke, tak tepat ke, tak sempurna ke, tak perlu risau. Yang saya nak apa yang you faham setakat kemampuan you. Okay, so saya kira 3 dari sekarang untuk dapat. Saya cuba. Okay, Imran lagi. Okay, lepas ni saya nak selain pada Imran dan Mustaqim. Okay, silakan. Saya baca dulu. Bagus. Sila biar kawan-kawan boleh dengar yang tak ada buku ke kan. Okay, silakan Imran. T was engaged to command L ship and to conduct certain explorers on an expedition up the river Niger. He quit in the course of the expedition but helped to work the vessel home without L's knowledge. He then claimed to be paid for the service rendered. It was held that he could not recover. L never had the opportunity of accepting or refusing the service while they were being rendered. This offer, being not communicated, could not be accepted and could not give him any contractual right against L. Dekat sini, yang T ni dia minta L untuk command ship dia. Tapi dia tak buat benda tu. Dia T ni dia pergi work the vessel home. Dia tak bagi tahu L yang dia nak work the vessel home tu. Lepas tu dia claim dekat L untuk bayar dia. Sebab dia dah buat kerja tu. Okay. So L bayar ke tak? L tak bayar. So dia saman L. So menang tak agaknya dia? Tak. Okay, kenapa dia tak menang? Sebab L tak pernah cakap pun dia accept ke tak servis yang dia tawar tu. Okay, alright. So kalau saya bagi markah, markah percubaan volunteer, markah penuh. Markah untuk penerangan kes 50. Okay, 50 tu lulus lah. Okay, ada bukan 50 lah, saya boleh kata untuk perjalanan pertama 65. Bukan A lah, B plus kan, 65 B. Alright, so ada tak sesiapa yang boleh bantu sedikit lagi penerangan yang mungkin jelas daripada apa yang Imran terangkan? Ada siapa nak cuba tak? Again, imam, bukan makmum bukan wanita, imam dan pemimpin. Silakan. Okay, thank you Imran. Ada point lulus penerangan awak tu, cuma kita nak minta lagi penerangan lebih jelas tentang fakta kes tu. Okay, siapa nak cuba? Cepat. Jangan kata awak join tapi awak tak participate. Tengok macam Imran, macam Liana, dia menunjukkan dia punya kehadiran. Okay, Sofia. Alright. So Aidil Ikmal, silakan Aidil Ikmal. Apa yang awak faham dalam kes teller elite tu Aidil Ikmal? Apa yang saya faham. Nasib baik bersuara. Ya. Mana muka awak nak tengok? Kamera saya rosak.
Bila nak betulkan tu? Tak ada masa lagi nak betulkan. Okay, pentingkan masa untuk perkara-perkara belajar. Selain tu, tolong ketepikan dulu. Ya, sebab ini pun senjata you juga. Okay, silakan Aidil, terangkan. T ni dia beri servis dia tanpa acceptance daripada L, so T tak menang kes tu sebab tak ada acceptance. Okay, cuba terangkan cerita tu daripada version awak pula yang awak faham. Okay, decision tu boleh diterima, ialah dia terus pergi pada principle kan, tak ada acceptance sebab tak ada offer. Macam itulah. Betul kan tu Aidil? Betul, Madam. Okay, cuba terangkan fakta kes tu untuk version awak. Okay, T was engaged to commence L ship and to conduct certain explorer on an expedition up to River Niger. He quiet in the course of the expedition but had to work the vessel. He what? So home without L knowledge. Maksudnya dia buat semua benda tu tanpa he quit in the course of the baca balik he apa tu, line yang ketiga, line yang ketiga, baca sekali lagi. He quit in the course of the expedition but had to work the vessel home without Earth knowledge. Okay, apa maksud ayat tu? Maksudnya dia buat semua tu tanpa pengetahuan L. Okay, quit tu maksudnya? Maksudnya dia quit daripada dia punya expedition tu. Okay, maksud quit tu adalah? Dia tamatkan servis dia. Dia dah tarik diri He quit, dia dah tarik diri. Okay, tetapi dia daripada conduct certain explorers lah on an expedition up to the river Niger. He quit the course of expedition but helped to work the vessel home. Dia dah quit, tapi apa dia buat? Apa dia buat Aidil? Tapi dia minta claim. Okay, dia dah quit. Lepas dah quit tu dia bring the vessel home. Maksudnya dia ada buat task. Ada part of the task yang sepatutnya kalau dia tak quit memang dia buat lah. Okay. Alright. Tapi apa yang sebenarnya berlaku nak relate dengan prinsipal communication tu ialah bila dah quit, dah tak adalah responsible, late nak bayar dia apa-apa upah kan. Lepas dia quit, tanpa pengetahuan L, dia bring the vessel home. Bagi dia bawa balik kapal tu, vessel tu kapal adalah task yang perlu dibayar. Okay, so dia minta lah. Dia dah buat kerja, dia kata. So bayar saya untuk task tersebut. Selepas dia quit. But without knowledge of late. Okay. Alright, so Aidil clear kat situ. So that's why dia kata he then claimed to be paid for the service rendered. It was held that he could not recover. Dia tak boleh dapat claim tersebut sebab L never had the opportunity of accepting or refusing the service while they were being rendered. Okay, maksudnya ada tak you tengok late ni boleh kata yes or no atas servis yang dibuat oleh teller tadi yang bring the vessel home. Dia boleh kata yes or no tak daripada tindakan teller tadi? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kan Aidil? So late ni has no opportunity either to accept or reject. So macam mana nak kata yes atau tidak? Itu contoh bila you tak beri opportunity kepada offeree untuk accept ke reject. Itu contoh offer is not communicate. Okay, is not communicate. So bila offer is not communicate, dia tak fulfill the condition of valid offer. Kan? So that is why kau kata this offer being not communicated could not be accepted and could not give him any contractual rights against L. Okay, faham tak kes ni? Dia dah quit. Dia dah quit, ada tak tanggungjawab nak bayar apa-apa upah? Tak ada kan? Dan dia bring the vessel home tanpa pengetahuan late. So memang late tak boleh nak kata yes or no lah. Maknanya macam ni, kontrak tu boleh valid walaupun dia dah quit tapi dia bagi tahu kepada si late yang dia akan bantu bawa kapal tu ke tempatnya dan dia nak upah. So late mungkin boleh kata, tak apa, tak payah, staff lain boleh buat. Atau late kata okey, boleh. Macam tu barulah ada communication. Maksudnya late ada opportunity to say yes or no. Ni tiba-tiba dia buat tanpa pengetahuan, dia expect kontrak wujud. Tak communicate pun acceptance tu. Tak ada opportunity pun for offeree iaitu late to say yes or no. Okay, contoh mudah yang lain macam ni. You all dah masuk kampus ke belum? Dah pernah masuk kampus kan? KPP 1 tahu kat mana, tak pernah masuk lagi ke kampus daripada Pak Wan?
Belum. Ya, belum. Kesiannya. Doa-doa lah sem depan bolehlah offline kan. Rasa hidup kampus. Isi dengan benda manfaat. Bukan banyak dating je kan. Okay. Alright. Okay. Katalah yang dah pernah, yang ada duduk college kan. Tahu kampus you all kat mana. Kalau you all tahu KPP 1 tu kompleks pengajaran dan pembelajaran lah. Yang tempat rektor punya office tu KPP 1. Kat situ pun ada dewan kuliah juga. Kan ada tempat parking bawah tu kan. So katakanlah saya park dekat KPP 1 tu, on the way nak pergi kelas, kita dah buat offline kelas lah ni. So tiba-tiba saya bawa 4 kotak buku. Okay, 4 kotak buku yang mana kalau saya bawa memang berat lah. Atau saya kena bawa 2 kali. Tiba-tiba Daniel datang. Muhammad Daniel ni kan. Daniel ada kat belakang tu Daniel. Are you there? Muhammad Daniel, are you there? Ya, saya madam. Fokus tak Daniel? Fokus. Kat rumah ke kat college? Saya dekat rumah. Dengan siapa tu Daniel? Ya, ada ni anak buah. Anak buah ke adik? Tak, anak buah. Anak buah berapa umurnya tu? 2 tahun. 2 tahun. Dia kacau awak ke? Dia main je kat situ? Dia ada kacau-kacau juga ni. Dia pegang awak pegang dia ke? Tak ada saya cuma dia suruh dia ni dia pergi ke sana lah. Buka kamera sekejap, saya tengok anak buah awak tu. Mana anak buah dia comel ke tidak tu? Cepat. Cepat ni. Masuk bilik tu. Masuk bilik je sekejap. Oh dah jauh pula. Ingat ke kat sebelah awak je? Dia lari lah. Tadi ada lagi. So saya suruh dia pergi. Oh dia masuk. Dia datang semula. Dia baru masuk. Itulah kan salah satu momen kalau kita belajar online kat rumah kan. Adalah tetamu-tetamu yang akan datang. Okey. Contoh Daniel datang dekat saya lah. Okey Daniel, awak nampak saya bawa buku Daniel. Buku 4 kotak. Berat ni Daniel nampak ni. Daniel pun datang kat saya. Madam nak naik tingkat berapa? Dia tanya saya. Oh saya nak tingkat 2 dekat KPP 1 tu. Oh tinggi tu madam. Okay tinggi tu madam. Saya angkat madam. Dia pun tolong angkat. Biar saya angkat 4 kotak ni. Dia pun angkat naik dekat tingkat 2. Saya pun lega Daniel tolong saya angkat barang-barang ni. Saya cakap dalam hati lah kau tak penat juga nak cari pelajar, nak kena angkat sendiri. Saya pun happy lah. Okay, bila sampai dia dekat tempat kelas saya tu, Daniel pun kata, okay madam, saya punya servis kan madam, 1 kg RM10. Saya dah timbang-timbang, dua-dua tangan saya ni, timbang-timbang ada 40 kg madam. So 40 kg darab RM10, 400 madam, 400 je madam. Macam tu. So dia minta lah upah atas servis dia bawakan saya punya kotak-kotak buku tu. So saya, Daniel, saya tak bawa duit cash ni. So, tak apalah Daniel. Nantilah saya belanja awak makan je lah. Contoh saya cakap. So Daniel pun tak puas hati. Dia boleh tak sue saya kalau saya tak nak bayar jumlah servis dia tu. Daniel boleh sue saya tak Daniel? Muhammad Daniel, you can sue me? Ya madam. Tak boleh sebabkan madam tak ada menawarkan upah kepada saya. Sebabkan madam sebab saya yang tawarkan diri saya untuk bantu madam. Tak tepat lagi jawapan tu Daniel. Jawapan tak boleh tu betul, tapi dalam konteks offer not communicated tu macam mana Daniel nak susun ayat tu? Oh, sekejap Macam mana? Okay, siapa nak bantu Daniel? Masa kita dah suntuk. Okay, siapa nak bantu beri jawapan? Kenapa? Okay, betul dah Daniel kata dia tak boleh sue saya, dia tak boleh menang. Kenapa? Sebab madam tak ada peluang nak cakap yes or no. Sebab apa? Daniel tak pun communicate dengan saya, servis tu dia offer ada bayaran yang akan dikenakan kan.
So saya tak ada opportunity pun kata yes ke tidak. Maknanya kalau Daniel nak kontrak tu terikat, Daniel kena pastikan dulu bila datang dekat saya, madam saya ada buat servis angkat barang 1 kg RM10. Madam nak tak? Dia kena offer dan offer tu mesti communicate dekat saya. So saya ada opportunity untuk say yes or no. So bila dia tak communicate dengan saya, mana saya nak kata yes or no? Tiba-tiba je nak ikat saya dengan kontrak. So tak boleh. Alright, itu contoh. Offeree must have opportunity either to accept or reject. Sama lah macam case case apa tu, contoh ada satu case makcik ni kan, dia didatangi oleh pest control, dia buat restoran makan, okay, banyak lalat. Pest control ni pun datang, makcik kita orang kan ada satu gas ni kalau sembuh memang lalat 7 hari tak datang. Ya ke? Baguslah makcik, gimas betul lah lalat yang ada kat sini. Makcik kemas lah. Ni makanan tutup. Kan makcik tu pun happy. Lepas tu dia pun sembuh. Pest control dia pun sembuh. Makcik tu happy, lalat tak ada, dia pun kasih teh tarik seorang. Ada 4 orang. Habis minum teh tarik, makcik untuk kawasan luas macam ni, dia punya bayaran dalam 300 lah. Sebab makcik bagi teh tarik, kita letak RM280 dia kata. So dia minta makcik tu bayar RM280. So adakah makcik tu oblige ataupun mesti bayar RM280 tu? Tak. No. Okay. Makcik tu salah tak kalau dia tak nak bayar walaupun dia telah mendapat servis tersebut? Tak salah. Tak salah kan. Okey, ini cerita sebenar tau. Makcik ni dia tak belajar law kan. Dia tak tahu yang dia tu alamak. Dia dah bersihkan, lalat dah lari. Geram-geram pun dia bayar juga kan. Dia mau bayar. Tapi sebenarnya dia boleh je berujar. Nak, kau tahu tak case tailor and late tu kata, kan kalau makcik tu belajar law kan tercengang pest control tu punya people kan. Itu beza kalau kita tahu dan kita tak tahu kan. Walaupun kita rasa macam, alah, ada servis yang aku terima mestilah kena bayar kan, dalam masa yang sama. Dia tak cakap. Mana aku tahu. Memanglah tapi you bayar juga. Right, sebab kita tak tahu. Kita takut kita boleh disu kerana breach contract. Communicate pun. Offeree must have opportunity either to accept or reject. Bukan opocot je. Faham? Bukan opocot je kena bayar. Opocot je kena terikat dengan kontrak. Okay? So you kena ingat case tailor and late adalah opportunity. Okay, opportunity. Alright? Okay, clear Okay, so seterusnya. Contoh case yang kedua ialah RN Club. Okay, cuba baca case ni. Kita minta, okay sebelum kita end. Okay, Zakwan, baca case ni Zakwan. RN Club Zakwan. Are you there Zakwan? Ada madam. Okay, bagus. Silakan Zakwan baca kes tu, insya-Allah saya yang terangkan. Ataupun kalau Zakwan dapat ilham sikit, Zakwan boleh share. Okay, silakan Zakwan baca dulu kes tu. In this case, start daripada in RV Club ke terus in this case? In R and Club, boleh sebut. In R and Club, a person who does not know about the offer cannot be making an acceptance, even though his action is coincidental to what the offer required. In this case, the Australian government made an offer to pay a reward for any information leading to the arrest and conviction of persons responsible for the murder of 2 police officers. Mr. A and Mr. Clark were arrested for the crime. Clark then gave information which led to the arrest of another person, Mr. B. Subsequently, Mr. A and Mr. B were later convicted for the crime. Clark was released as he was not found guilty. He then brought an action to claim for the reward. It was held that Clark failed in his action because Clark gave the information only to release himself and not in response to the offer of reward. Okay. So Zakwan nampaknya macam boleh explain je apa dia Zakwan yang berlaku dalam kes tu, kenapa Mr. Clark gagal dapat reward tu? So dia tak tahu pun pasal offer Australian government tu. Dia fikir macam, aku bagi information ni sebab aku nak just be released from didakwa dengan lebih lagi lah. So, very good. Thank you Zakwan. Thank you Zakwan. Pandai. Betul pun jawapan tu. Nasib baik kan. Syukur. Okay. Sebab Zakwan dah beri jawapan yang tepat, saya bantu terangkan. Okay. Thank you Zakwan. Okay. Dalam kes ni berlaku pembunuhan polis officer. Lepas tu
Mr. Clark dengan Mr. A ditangkap sebagai suspek. Itu biasa kan? Alright, so sementara tu juga untuk menggalakkan maklumat tepat diberikan atas kejadian tersebut oleh saksi-saksi yang ada, dia kerajaan Australia buka satu advertisement reward kepada siapa yang boleh beri information sehingga tertangkapnya suspek sebenar ataupun pembunuh sebenar. So Mr. Clark ni dia berilah information sebab dia one of the suspect. Dah tentulah mungkin dia salah seorang bersaksi. So dia tak bersalah lah. So dia walaupun iklan tu dikeluarkan untuk dapat reward kepada siapa yang share information yang berkaitan menyebabkan tertangkapnya Mr. B atas information dia tu, tapi dia gagal dan claim dia untuk dapat reward sebab offer of reward tu tak come to his knowledge masa dia give that information. Sebab the intention or motive of Mr. Clark masa tu just to release himself, not to respond kepada offer yang dibuat oleh government officer tu, government Australia tu. Okay, clear tak you all tentang kes R.N. Clark, tentang communication ni? Clear tak? Clear. Okay, madam. Okay, very good. Jadi, you all pegang keyword ni. Kalau tailor and lead, nampak tak LOR tu ada O kan? Ingat opportunity bukan opportune. Okay? R.N. Clark, huruf C tu you kena ingat keyword coincidental. Coincidental, kebetulan. Okay, maknanya case coincidental tak boleh menyebabkan ia dianggap sebagai communication lah. Okay, macam Mr. Clark, dia give information, intention dia just to release himself. Kebetulan dia ada reward tu. So dia tak bolehlah claim reward tu atas alasan coincident tersebut. So you boleh ingat, setiap satu case you nak ingat prinsipal, you cuba buat that kaedah untuk bantu you faham dan bantu untuk you mudah ingat setiap satu principle of the case. Okay, boleh faham tak semua apa yang saya terangkan daripada awal sampai sekarang you all? Boleh. Boleh. Madam. Boleh. Dapat tak message yang baik dari saya daripada awal sampai sekarang? Dapat, madam. Dapat. Okay, berapa persen you dapat knowledge baru hari ini? Kalau skala 1 hingga 10, boleh tak nyatakan beramai-ramai berapa persen? 10. Lebih 5 kurang 5. Wow, 10. Okay, terangkan lagi. Siapa berapa markah, berapa rate yang you boleh beri untuk ilmu baru hari ini? Suara, cepat suara. Sebut je ramai-ramai. 9. 9. 8. Okey lah, maknanya semua atas 5. Okey, tahniah. Siapa yang fokus, saya ucapkan tahniah. Hanya doa yang terbaik saya boleh berikan kepada you all sebanyak mana effort dan fokus you all. Dan bagi yang tak fokus, bagi yang sebenarnya tak dengar dengan baik, you akan dapat akibat tak faham lah. So kalau you bertaubat, sila bertaubat dengan segera dengan tanya kawan-kawan awak yang fokus. Alright, so jangan tangguh-tangguh. So saya kena minta you leave saya punya GM sebab nanti grup lain akan join dengan link yang sama. So siapa yang stay tak keluar-keluar tu maksudnya dia tertidur waktu kelas saya mungkin. Alright, so pastikan you betul-betul keluar. So saya doakan yang terbaik untuk you all. Selamat belajar seterusnya dengan fokus dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam.